Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Hilmi bin Muhammad Idris, bernombor metrik A178387, pelajar di bawah seliaan Dr. Lili Hanif Farizan, ingin membentangkan sebuah kajian berkaitan penggunaan teknologi realiti terimbul dalam pengajaran bahasa Arab satu tinjauan literatur. Latar belakang kajian berkaitan amalan, pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab di sekolah telah menjadi elemen utama pendidikan di Malaysia. Amalan ini akan membawa ke arah penyediaan para pelajar agar dapat menjadi model insan berpengetahuan dan berkemahiran yang mampu menguasai bahasa asing serta memenuhi keperluan pasaran semasa. Dengan kehadiran revolusi industri 4.0 telah mengubah sistem kurikulum sekolah, justru itu kemunculan teknologi realiti terimbul yang menggabungkan objek maya ke dalam dunia realiti dengan menjadikan pengguna boleh berinteraksi dengan objek maya secara nyata. Ini adalah sangat sesuai untuk diaplikasi dalam sistem pendidikan di Malaysia, terutama dalam pengajaran bahasa Arab. Kajian ini dibuat berdasarkan penyataan masalah yang dikemukakan oleh Muna Hamzan 2016 yang menyatakan daya saing global dan kepelbagaian keperluan telah mendesak beberapa transformasi dalam bidang pendidikan. Bagi mendapati cabaran revolusi industri 4.0 dalam era pendidikan, terutama dalam pengajaran dan pembelajaran, mata pelajaran bahasa Arab mestilah keluar daripada zon keselesaan. Justru itu, untuk memahami bagaimana teknologi ini berpotensi untuk digunakan dalam pengajaran bahasa Arab, kajian ini dijalankan untuk menjelaskan konsep teknologi realiti terimbul dan kepentingannya. Selain itu, ia turut menjelaskan kajian-kajian lepas berkaitan teknologi realiti terimbul dalam pengajaran bahasa Arab dan bahasa selainnya. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian kualitatif iaitu melibatkan analisis kandungan yang melibatkan literasi kepustakaan, manakala pengumpulan data dibuat berdasarkan kajian-kajian lepas yang mengandungi tema berkaitan teknologi dalam revolusi industri 4.0 dan sumber-sumber perpustakaan serta beberapa artikel dan jurnal yang terdapat dalam sumber internet. Dapatan dan perbincangan. Yang pertama, konsep dan definisi teknologi realiti terimbul. Konsep ini diperkenalkan oleh Ivan Sutherland pada tahun 1965. Namun begitu, pada awal 1990, istilah augmented reality ataupun realiti terimbul mula digunakan oleh Caudill dan Mizell. Mereka telah membangunkan sebuah sistem teknologi realiti terimbul sebagai satu alat untuk melatih pekerja di Boeing Corporation United States Amerika. Mereka membangunkan sistem ini supaya dapat memahami dan mengendali pendawaian di dalam pesawat ketika itu. Manakala Danacon telah menyatakan teknologi realiti terimbul boleh didefinisikan sebagai satu perilaku antara manusia dengan komputer yang mana terdapat situasi penambahan objek maya pada persekitaran sebenar yang boleh dipaparkan melalui kamera video komputer dalam masa nyata. Namun begitu, Zoe telah mendefinisikan teknologi realiti terimbul berdasarkan 3 ciri-ciri, iaitu yang pertama, gabungan elemen maya dan dunia sebenar. Yang kedua, hendaklah didaftarkan dalam bentuk 3 dimensi. Dan yang ketiga, diakses dalam masa nyata secara interaktif. Kelebihan dan kepentingan teknologi realiti terimbul. Teknologi realiti terimbul mempunyai kelebihan dan kepentingan sendiri selaras dengan perkembangan pelbagai teknologi masa kini yang telah berkembang pesat dan canggih. Menurut Farhana, teknologi realiti terimbul merupakan aplikasi yang sering digunakan di luar negara maupun dalam sistem pendidikan mereka sebagai proses PDP pada abad ke-21.
Dengan adanya teknologi ini dan bukti penggunaannya di luar negara, membuktikan bahawa proses pengajaran di negara ini perlulah mengikut peredaran masa. Hal ini kerana teknologi ini dapat menerapkan budaya inovasi dalam kalangan guru. Selain itu, ia juga menggalakkan guru untuk menjadi lebih kreatif dalam pengajaran sehingga dapat menjadikan PDP menjadi lebih interaktif. Seterusnya, ia turut membantu meningkatkan motivasi dan akhir sekali meningkatkan kualiti aktiviti pembelajaran pelajar. Dapatan ketiga meliputi kajian lepas berkaitan teknologi realiti terimbul dalam pengajaran bahasa Arab. Penggunaan teknologi ini digunakan untuk meningkatkan tahap penguasaan dalam bahasa Arab di dunia khususnya di Malaysia. Kajian lepas yang didapati meliputi kajian yang pertama iaitu kajian Kamaro yang telah menjalankan satu kajian berkaitan 3D bahasa Arab Augmented Reality yang memfokuskan kemampuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Kajian lepas yang kedua iaitu dijalankan oleh Hashim yang menyatakan satu aplikasi telah dibangunkan dengan menggunakan pendekatan Mobile Augmented Reality yang khusus digunakan dalam pengajaran asas bahasa Arab. Aplikasi ini digunakan menggunakan teknik ADDIE iaitu Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluate. Manakala kajian lepas yang ketiga dijalankan oleh Fauzan yang menyatakan kajian berkaitan penerapan teknologi augmented reality pada media pembelajaran bahasa Arab Durus Al-Lughah Jilid 1 dan telah membangunkan satu aplikasi berkaitan teknologi realiti terimbul untuk pembelajaran bahasa Arab. Output daripada kajian lepas ini adalah yang pertama, kesan yang positif dalam peningkatan kemahiran membaca dan bertutur bahasa Arab dalam kalangan murid. Yang kedua, majoriti responden sangat berpuas hati dengan penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran mereka. Dan yang ketiga, responden juga menyatakan bahawa teknologi ini menarik dan sangat bermanfaat untuk digunakan dalam pembelajaran mereka. Jika dilihat mengenai kajian lepas ini, dapat dilihat bahawa kajian lepas bertindak untuk menguji keberkesanan teknologi ini dengan menerangkan reka bentuk pengoperasian, kaedah paparan dan struktur maklumat dengan baik. Namun begitu, beberapa aspek masih perlu dikaji dari semasa ke semasa agar penampilan aplikasi ini lebih dapat menarik perhatian para pelajar untuk menggunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Keempat, mengenai kajian lepas berkaitan teknologi realiti terimbul dalam pengajaran selain bahasa Arab. Bahasa ini memfokuskan tiga bahasa utama iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Okey, kajian lepas yang pertama adalah kajian Hafizah Halimah yang telah mengkaji penaplikasian teknologi realiti terimbul bagi murid pemulihan bahasa Melayu tahap 1 yang telah melibatkan beberapa orang murid yang mendaftar dalam kelas pemulihan di sekolah rendah. Manakala kajian yang kedua dijalankan oleh Logical Choice yang mengkaji kesan penggunaan aplikasi teknologi realiti terimbul Later Alive dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Dan kajian lepas yang ketiga iaitu kajian Endah Wulansari yang telah mengkaji berkaitan penerapan teknologi realiti terimbul bagi siswa untuk meningkatkan minat belajar bahasa Mandarin. Output yang dapat dibuat daripada tiga kajian lepas ini adalah yang pertama, membantu murid sekolah rendah dari tahun 1 hingga tahun 6 yang mempunyai masalah sindrom Down belajar bahasa dan menutur perkataan bahasa Melayu. Yang kedua, ia membantu guru-guru bahasa Inggeris dalam melakukan proses pengajaran yang menarik, berkesan dan berpotensi merangsang minat dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, teknologi ini mudah digunakan tanpa bimbingan secara khusus daripada guru. Sebagai kesimpulan,
Seperti yang kita dapat lihat dalam kajian ini, teknologi realiti terimbuh mempunyai potensi yang sangat besar dalam menjadikan sistem pengajaran, khususnya dalam bahasa Arab, secara lebih berkesan dan ia berpotensi untuk memperkayakan pembelajaran secara lebih bermakna. Hakikat daripada ini, kajian berkaitan teknologi realiti terimbuh hendaklah diperluaskan lagi dengan kajian-kajian yang lebih sistematik. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.